إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita masih lagi bernafas sampai ke maghrib ini, dan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk duduk dalam masjid ini untuk sama-sama kita meraihkan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak keberkatan dengan asbab kita duduk di sini. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita teruskan kuliah tafsir kita pada ayat yang ke-246. Betul tuan? Ayat 245 lu ada tinggal ke? Nak tinggal sikit kan? Okey tuan-tuan, kita ambil sikit, kemudian kita masuk ayat 246. Sebelum tu tuan-tuan, kita tengok ayat yang ke-245 tu, kita sambung ayat dia pada muka surat yang ada buku ni. Buku saya 183 sebab buku lama. Buku tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tengok ayat 245 di mana Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kita tengok dulu tuan-tuan ayat ni. Kita dah bincang itu hari ayat man dzalladzi yuqridu Allah. Siapakah yang mahu memberikan hutangnya kepada Allah? Kita dah bincang dulu, maksud ayat ni adalah sebagai dorongan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan sebahagian hartanya. Bukanlah Allah Ta'ala minta hutang sebab Allah Ta'ala tak ada harta, tak ada duit. Jadi sebenarnya ayat ni dia memberi dorongan, galakkan kepada orang beriman supaya mengeluarkan sebahagian hartanya untuk tujuan-tujuan kebaikan. Kita dah bincangkan dulu sebagaimana ada diceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi namanya Abu Dahdah kan. Abu Dahdah ni telah mewakafkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebun kurmanya yang baik yang mengandungi 600 batang pohon kurma untuk diwakafkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kegunaan umat Islam pada ketika itu.
Itu huraian ayat manzalladhi. Bila dia dengar Allah Ta'ala minta beri hutang, maka Abu Dahdah ni jumpa Nabi, berikan kebun dia yang ada 600 pokok kurma tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis cerita tuan-tuan secara ringkaslah. Kemudian sambung ayat fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Maka Allah akan menggandakan pahalanya dengan ganda yang amat banyak. Orang yang boleh keluarkan sedikit hartanya, harta lebihan dia maksudnya, untuk tujuan-tujuan kebaikan, atas nama, atas jalan apa pun, sumbangan ke, derma bakti ke, infak ke, sedekah ke, hadiah ke, tujuan untuk kebaikan, harta yang dia keluarkan itu, maka Allah Ta'ala sebut di sini Allah akan gandakan pahalanya dengan ganda yang amat banyak. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut apa tu? Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu nafkahkan daripada sesuatu harta kamu, dialah Allah yang akan menggantikannya. Jadi salah kalau orang fikir selama ni bila dia bersedekah, bila dia keluarkan harta dia akan menghilangkan harta. Nampak pori harta tu, dia tinggal sikit. Siapa fikir macam tu dia salah. Kerana Allah Ta'ala akan gandakan nanti. Yakni orang yang telah memberi hutang kepada Allah dengan cara-cara yang disebutkan tadi akan mendapat balasan pahala berganda-ganda sampai 10 hingga 700 kali ganda, atau berlipat-lipat ganda yang tidak terpermanai banyaknya. Hal ini kelak akan dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain yang akan datang insya-Allah. Allah mengakhiri ayat tadi dengan firman-Nya, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menyempit dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Rezeki kita kok banyak Allah Ta'ala yang beri, kok sikit pun Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi banyak sikit tu bukan kerana usaha kita, bukan kerana kesilapan kita, semuanya kerana kehendak-kehendak Allah. So jangan takutlah kita untuk menafkahkan sebahagian harta kita untuk tujuan-tujuan kebaikan. Kalau dia hilang daripada pegangan kita atas muka bumi ini dengan tujuan kebaikan, sebenarnya dia adalah merupakan simpanan untuk akhirat kita nanti. Memang betul keluar 200 tu hilang. Tapi dia tak hilang macam tu. Bila kita atas nama infak, kebaikan, tujuan, dia akan datang di akhirat besok. Itu atas nama tujuan infak. Kalau kita makan sendiri 200 makan ikan bakar, dia masuk jadi tai habis ke bawah. Dia tak pergi ke mana-mana dah. Jadi 200 yang kita makan tu kita rasa puas hati 200. Dengan RM10 yang kita masuk dalam tabung masjid, RM10 tu lebih berharga daripada 200 yang kita makan tadi. Jadi orang-orang yang berakal akan nampak RM10 tu mahal harga. Sebab dia sampai ke akhirat, dia tembus ke situ. Tapi 200 ni dia tak ada apa-apa. Makan, masuk dalam perut, dia akan najis-najis begitu saja. Jadi orang yang cerdik, dia akan nampak bahawasanya bila dia infak harta, sebenarnya dia menyediakan kesenangan untuk kehidupannya di akhirat nanti. Setelah Allah menjelaskan bahawa sesiapa membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dalam erti kata lain meminjamkannya atau memberikan piutang kepadanya, kelak Allah akan mengembalikan dan membayar balik bukan 1 kali ganda, tetapi berpuluh kali ganda, malah beratus kali ganda dari asalnya. Simpanan yang dipertaruhkan kepada jalan Allah akan mendapat bunga atau faedah yang paling banyak. Sebab itu sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua Sayyidina yang 4 tu, termasuk sahabat-sahabat yang lain, bila infak harta ni, dia tak berkira kan. Macam Sayyidina Osman bila perang, beratus ekor unta dia bagi untuk kegunaan tentera Islam pada ketika itu. Banyak jalan Allah terbuka pintunya, tertadah tangannya, ternanti-nanti bagaikan menanti embun yang tidak akan menitik melainkan pada waktu pagi.
maka sebanyak itu pula terdapat umat Islam yang luas mata pencariannya, bahkan mewah pula penghidupannya. Ada yang teragak-agak dan merasa sayang atau takutkan rugi untuk mengasingkan sebahagian hartanya yang akan dibelanjakannya kepada jalan Allah, tetapi tidak takut rugi, tidak sayang dan tidak teragak-agak membelanjakannya walau dengan berhutang sekalipun ke jalan yang dikehendaki oleh tuntunan hawa nafsu, ke jalan yang membawa kemaksiatan dan menderhakai Tuhan. Jadi kita ada pendapatan sendiri tuan-tuan, kita bekerja apa semua kan, pastikan sedikit daripada pendapatan kita itu ada pergi ke tempat-tempat sepatutnya. Pergi ke masjid umpamanya, pergi ke surau, pergi ke perut-perut anak yatim, pergi kepada golongan armalah, ibu-ibu tunggal, pergi ke bangunan sekolah, pergi ke anak-anak kita yang mengaji. Kan setiap bulan mesti ada tuan-tuan. Kalau tidak nanti kita rugi. Setiap bulan mesti ada kita sedekah. Pastikan ada sedekah kita. Jangan rasa sedih kan. Nak masukkan RM5, termasuk RM10 dalam peti bosi itu, macam mana nak kobok balik kan. Menyosal ketuk dahi dia, ya Allah Tuhanku pun bodoh lah tadi termasuklah RM10 tadi. Tak payahlah tuan nak susah kan. Saya selalu sebut, kok kita simpan RM10 tu pun kita takkan kaya jadi jutawan dah. Kok buang, kok bagi RM10 pun takkan apa-apa kadana dah, kita dah togah dah RM10 tu dah. Jadi RM10 tu nanti akan membiak, membesar di akhirat nanti. Berbanding dengan RM10 yang kita sekadar kita makan untuk tali perut kita. Maka ingatlah bahawasanya Allah itu berkuasa menyempitkan rezeki seseorang dan berkuasa pula melapangkan rezekinya. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki dan dia juga yang menyempitkan. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui, melihat akan keadaan hamba-hambanya. Allah berkuasa pula melapang atau mengayakannya seseorang yang dikehendakinya. Ini pun ada hikmahnya, iaitu sebagai ujian kepadanya. Mahukah kelak ia bersyukur atau tidak sesudah ia mendapat kelapangan dan kekayaannya itu? Semua orang akan kembali kepada Allah dan masing-masing akan diberi balasan. Kalau Allah Ta'ala nak, bila-bila masa ya dia boleh jadikan kita jutawan. Kalau dia tak nak, bila-bila masa dia boleh jadikan kita miskin papa perdana. Kan? Jadi syukurlah kita dengan nikmat yang ada. Mudah-mudahan syukur tu dengan cara kita boleh berkongsi rasa sedikit daripada harta kita kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau kita buat macam tu, mudah-mudahan bertambah lagi rezeki kita. Lagi bertambah rezeki kita, lagi banyak lagi kita boleh berkongsi dengan orang lain tuan-tuan. Jadi ayat ni sebenarnya ayat 245 ni galakkan kepada umat Islam supaya rajin-rajinlah menginfakkan hartanya kepada jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis tuan-tuan. Kita masuk ayat 246. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم.
Kita tengok dulu tuan-tuan, ayat ni panjang. Kita baca banyak-banyak kan tak habis, tergantung pula. Kita tengok ayat ni satu dulu. Tidakkah engkau ketahui kisah suatu kaum dari kaum Bani Israel yang selepas meninggalnya Nabi Musa alaihi salam, ketika itu mereka berkata kepada Nabi mereka yang bernama Syamwil, utuslah seorang raja untuk kami, supaya kami boleh berperang pada jalan Allah. Berkata Nabi itu, boleh jadi jika diwajibkan atau difardukan ke atas kamu berperang, kamu tiada mahu berperang. Jawab mereka, mengapa pula kami tidak mahu berperang pada jalan Allah, sedang kami dan anak-anak kami dihalau keluar dari rumah kami. Maka apabila mereka diwajibkan berperang, mereka pun berpaling, yakni ketakutan, melainkan sedikit sahaja dari mereka yang tidak. Allah mengetahui akan orang-orang yang zalim atau orang-orang yang aniaya. Jadi tuan-tuan, ni ayat 246 ni tak ada kaitan langsung dengan cerita ayat 245. Sebab ayat 246 ni Allah Ta'ala menceritakan satu cerita barulah. Cerita yang berlaku pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel, orang Yahudi lah, anak-anak keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, Bani Israel. Di mana kisah dia ketika mana berlakunya, ketika mana wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Selepas Nabi Musa wafat, orang-orang ni kefahaman ayat ni tuan. Orang-orang Bani Israel ni minta kepada salah seorang nabi mereka, nama dia Syamwil. Ketika itu ada seorang nabi hidup nama dia Syamwil. Dia minta kat Syamwil, doalah kat Tuhan, minta turun raja. Minta turun raja pada kita ni supaya kita boleh berperang. Sekarang ni kita asyik kena tindas je sebab tak ada pemimpin berperang. Mintalah wahai Syamwil kat Tuhan, hantar kat kita ni raja seorang, boleh kita berperang. Nabi Syamwil tanya, sok kau wajib berperang, kau tak nak perang? Mungkin kau lari sok. Dijawab oleh orang Bani Israel tu, kenapa pula kita tak nak perang? Kita sedang sekarang ni dihalau, diusir daripada kampung kita oleh musuh. Mesti punya kalau Nabi ada raja lah yang memimpin kita mesti perang, kata dia. Tapi bila Allah Ta'ala wajibkan berperang, cerita ramai yang lari daripada berperang, tinggal sikit je. Ini cerita umum dulu, belum cerita detail. Lepas tu baru kita detailkan. Allah Ta'ala sebut yo yang minta raja seorang, minta ketua. Nabi Syamil kata, kau ketua perang, tentara lari, kata dia. Asah lari. Sikit yang tak berperang, yang berperang, yang lain semua lari. Dalam sejarah sebut daripada 1000 lebih tu 300 orang tinggal, 700 orang semua lari. Jumlah lebih kurang dalam sama tentera Islam dalam perang Badar. Tuan-tuan, kita tengok macam mana kisah selanjutnya. Jadi ayat 246 ni tuan-tuan hingga ayat 251, jadi panjang kisah ni. Mengisahkan satu kaum Bani Israel yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadikan iktibar, jadi pengajaran kepada umat Muhammad. Jadi cerita ni dicatatkan oleh salah seorang mufassir yang bernama, di antaranya daripada Al-Khazin, tafsir Khazin. Jadi kisah berlaku zaman Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa meninggal dunia, syariat Nabi Musa ni terus diamalkan oleh orang Bani Israel, disambung pula oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni dialah khalifah Nabi Musa pertama. Kemudian Nabi Yusha' bin Nun ni meninggal, digantikan pula oleh Khalid bin Yuqana sebagai khalifah yang kedua. Lepas wafat Khalid ni, gantikan pula dengan Hizqil bin Buza, khalifah yang ketiga. Lepas Hizqil ni meninggal dunia pula, kaum Bani Israel, Hizqil ni dia salah seorang yang di antara khalifah ni yang alim mewarah Hizqil ni. Kan bila Hizqil ni meninggal dunia, orang Bani Israel pun mula lupa agama, lupa ajaran kitab Taurat.
Ramai yang kembali menyembah berhala, menyembah patung. Lepas Hizkil ni meninggal, Nabi Musa digantikan dengan Yusha' bin Nun, lepas Yusha' Kalib, lepas Kalib Hizkil. Lepas Hizkil ni orang Yahudi ramai yang telah sesat, sembah patung balik semua. Sampailah Allah Ta'ala utuskan pula Nabi Ilyas kepada mereka. Hiduplah Nabi Ilyas berapa tahun. Nabi Ilyas ni Nabi dan Rasul, seperti Nabi-Nabi keturunan kaum Bani Israel lain. Dia ingat an qaumih yang dah jauh daripada agama tu, dan suruh beramal balik. Lepas Ilyas datang pula Nabi Ilyasa. Ilyasa juga sebagai Nabi dan Rasul, yang diutuskan. Ia meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam beberapa lama bersama dengan kaum Bani Israel sampai dia meninggal dunia. Lepas Ilyasa meninggal dunia, manusia jadi jahat balik. Ada Nabi, ada yang mengingat kan, jadi jahat, jadi lupa balik pada akhirat, mengojar-ngojar dunia. Lepas Ilyasa meninggal lah, ada satu kaum timbul di sini disebutkan, iaitu kaum yang menjajah, musuh kepada Bani Israel, menindas mereka. Musuh itu dikatakan bernama daripada kaum Baltata, diketuai oleh seorang yang bernama Jalut, Raja Jalut. Jadi Raja Jalut ni dengan tenteranya ni mendiami kawasan-kawasan pantai, sekitar pantai jajahan Rom yang terletak antara Palestin dengan Mesir. Raja Jalut ni, dan mereka itu dikatakan berasal daripada kaum Amaliqah, yakni kaum yang di antara bangsa di kalangan orang Arab, bangsa Arab tua dulu-dulu, masa lama ni, Amaliqah ni. Jadi kaum inilah yang selalu menyerang, menindas Bani Israel yang tidak ada ketua pada ketika itu. Tak ada pemimpin Bani Israel ni. Jadi banyak kawasan-kawasan negeri kaum Bani Israel yang mereka takluki. Banyak pula anak pinaknya yang mereka perhamba dan anak-anak raja yang mereka tawan. Juga tak luput mereka dikenakan membayar ufti dan cukai pendapatan. Kena bayar cukai. Kitab Taurat dirampas, sehingga akhirnya menyebabkan bencana dan kesengsaraan yang amat sangat. Yang demikian itu kerana telah lama tidak ada Nabi yang diutus Tuhan untuk memimpin mereka sebagai yang sudah-sudah. Tak ada Nabi jadi ketua memimpin dah. Tuhan untuk memimpin mereka sebagai yang biasanya seorang Nabi yang akan muncul dari kaum Bani Israel itu mestilah keturunan berbaka Nabi pula. Dan baka-baka yang akan menurunkan Nabi itu telah banyak yang mati. Tak ada ketua. Nabi Ilyas meninggal dah tak ada Nabi dah masa tu dah. Masing-masing ikut hidup nasi-nasi. Kan, kalau kita duduk dalam kampung tak ada ketua, siapa nak ngarahan, siapa nak jadi nak pandu. Datang orang nak buat kenduri kahwin, siapa pula nak dia arahan, siapa pula nak mengarah kita kan. Siapa nak jadi pengurusi jadi susah, tak ada ketua macam nilah. Yang berlaku pada Bani Israel. Ketika itu tak ada Nabi selepas kewafatan Ilyas alaihi salam. Jadi yang ada pada ketika itu pun ada seorang yang keturunan Nabi masa tu. Itu pun orang perempuan. Biasanya keturunan Nabi-Nabi ni lahir daripada Nabi-Nabi lah kan. Nabi akan lahir daripada keturunan Nabi-Nabi. Biasa macam tu zaman Bani Israel tu. Tapi hari itu tak ada dah. Yang ada seorang yang tinggal. Orang perempuan pula tu. Seorang yang perempuan, maka orang perempuan tu dibola baik-baik oleh orang Bani Israel. Mudah-mudahan nanti orang ni akan melahirkan seorang Nabi. Sampailah masanya perempuan itu mengandung. Akhirnya beranaklah perempuan ini dan lahir seorang anak lelaki yang kemudian yang dinamakan Syamuel. Syamuel. Orang itu kan jadi Samuel. Syamuel lah tu. Syamuel. Kanak-kanak ini telah dididik, dibesarkan oleh seorang pendeta alim dan diajarkan syariat Nabi Musa serta kitab Taurat. Jadi Syamuel ni diajar oleh tok pendeta Yahudi ni yang alim tentang kitab Taurat.
Akhirnya dia membesar, berakhlak baik. Syamwil ni akhirnya Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril kepadanya untuk melantiknya menjadi nabi dan menyuruh supaya mengajak kaumnya menyembah Allah. Jadi nabi ni orang baik tengah-tengah masyarakat kan, selalu dia menasihatkan kaum Bani Israel ni. Jadi kalau kita ngaji, nabi lain, rasul lain. Nabi dapat ajaran dia beramal dia. Rasul dia dapat ajaran dia kena ajak orang. Jadi Nabi Syamwil ni walaupun dia tak ngajak, dia menasihatkan orang Bani Israel supaya kembali balik kepada agama semua. Kan orang-orang Bani Israel tahu dia ni keturunan Nabi Syamwil ni. Lahir daripada perut seorang perempuan yang berketurunan Nabi. Tapi tak tahu lagi dia ni Nabi ke tak Nabi, Wallahu alam. Kan? Orang Bani Israel masa itu tak tahu lagi, tak yakin lagi. Tapi dia membesar menjadi seorang yang cukup berakhlak, yang baik, kan? Dan dia suruh kaum Bani Israel menyembah Allah Ta'ala. Tapi kaumnya tak nak ikut. Bahkan kaum yang cabar pula. Suruh buktikan dia tu Nabi. Betul kau daripada perut keturunan Nabi perempuan, tapi apa bukti kau tu Nabi? Kan? Dia minta pula bukti daripada Syamwil, kok betul kau Nabi, cuba buktikan. Apa yang mereka mohon dalam Al-Quran disebutkan, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Itu cabaran ni, pembuktian yang dikehendaki oleh orang Bani Israel. Utuslah seorang raja untuk kami supaya kami boleh berperang pada jalan Allah. Kok betul kau Nabi Syamwil, kau mohon ke Allah, ke Tuhan, suruh hantar raja seorang supaya pemimpin ni, raja ni nanti boleh memimpin kita nak perang melawan musuh kita. Hari ni kita tak ada ketua. Minta Syamwil doa. Ada orang raja, datangkan raja seorang. Kerana ketika itu kaum Bani Israel sedang ditimpa malapetaka, ditindas, dihonyak dia golongan Amalikah tadi oleh Raja Jalut masa tu. Nak perang tak ada ketua yang berwibawa nak memimpin tentera Bani Israel itu untuk berperang. Tak ada ketua. Minta ke Syamwil, kau betul kau Nabi? Minta seorang raja yang boleh memimpin kita. Maksudnya bila ada raja kan adalah pentadbiran kerajaan, adalah orang yang memimpin untuk memimpin ketumbukan tentera, mengarahkan. Boleh boleh perang, ada arahan, ada ketua. Bila Nabi Syamwil dengar dia pun kata balik kepada kaumnya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Adakah nanti kau akan asai ni kau tak nak perang bila diwajibkan berperang nanti? Kan maksud dia ikut bahasa kita, kau nak raja perang, tantah besok bila surah Tuhan suruh perang kau tak nak perang dia. Kau menjawab, qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah. Macam manalah kami boleh tak perang pula? Kami hari ini ditindas, dibunuh, diusir, diperkosa, colek anak, orang perempuan kena cokau semua. Kenapa lah kami tak nak perang pula? Kami pasti perang punya, wahai Syamwil, kata dia. Kan diminta kepada Syamwil doa. Kemudian mereka ceritakan bagaimana kejamnya Raja Jalut dan kaumnya yang telah menghalau mereka keluar dari rumah, menawan dan memperhamba anak-anak raja mereka. Jadi sudah semestinya mereka akan berperang dan menuntut bela. Syaratnya hendaklah mereka beraja, dan dengan itu pula barulah mereka percaya akan kenabian Syamwil. Kalau kau boleh bawa raja seorang sini jadi ketua, sahlah kau tu Nabi. Tapi ayat ujung 246 ni, maka apabila mereka diwajibkan berperang, mereka pun berpaling ketakutan, melainkan sedikit sahaja yang tidak Allah mengetahui akan orang-orang yang zalim. Tapi bila masa Allah Ta'ala suruh perang, orang Bani Israel ni tak perang pun, sikit yang pergi perang. Kita sambung sikit lagi satu ayat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Berkatalah Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus Talut menjadi raja kamu. Berkata mereka, bagaimanakah ia menjadi raja atas kami, sedangkan kami lebih layak menjadi raja daripadanya, dan ia tiada mempunyai harta yang banyak. Berkata Nabi mereka, yakni Syamwil, sesungguhnya Allah telah memilih dia menjadi raja di atas kamu serta dianugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang kuat. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa-siapa yang dikehendakinya dan Allah luas kurnianya lagi mengetahui. Jadi pada ayat 247 ni tuan-tuan, Nabi Syamwil sebut, Allah Ta'ala telah lantik untuk kamu raja, nama dia Talut. Kaum yang tak setuju. Macam mana pula Talut ni boleh jadi raja, kata dia? Sebab dia ni miskin. Kita yang kaya-kaya ni lebih layak jadi raja daripada Talut ni. Nabi menjawab, Nabi Syamwil, Allah Ta'ala yang pilih ni. Allah Ta'ala pilih berdasarkan satu kerana ilmunya, yang kedua kerana tubuh badannya yang sasa lagi kuat. Allah Ta'ala beri kerajaan ni kepada siapa-siapa yang dia kendaki. Bukan ikut cakap kau. Tuhan yang nak pilih. Ini maksud ayat ni. Allah maha luas ilmunya, kurnianya lagi mengetahui. Jadi tuan-tuan, Nabi Syamwil ni telah diwahyukan oleh Allah bahawa raja untuk Bani Israel nama dia Talut. Kita ringkaskan cerita ni tuan-tuan, sebab isyak masuk, kita ambil masa iqamah ni. Lalu Nabi Allah Syamwil membawa Talut ke hadapan pembesar-pembesar kaum Israel untuk diisytiharkan sebagai raja. Bila diisytihar jadi raja, masing-masing kaum Bani Israel ni tak setuju. Sebab apa tak setuju? Disebutkan setahu mereka, setiap nabi kaum Bani Israel tidak akan dibangkitkan melainkan mestilah keturunan Lawi bin Yaqub, anak Nabi Yaqub. Kalau nabi daripada keturunan Lawi, kalau raja pula daripada keturunan Yahuza. Lawi dengan Yahuza ni adik-beradik, dua rumpun anak dari Nabi Allah Yaqub bin Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim. Keduanya menjadi sumber kemegahan Bani Israel. Kenapa sumber kemegahan Lawi dengan Yahuza ni? Dari rumpun Lawi ni lahirlah Nabi Musa dengan Nabi Harun, dua orang nabi. Daripada Yahuza lahirlah nabi juga raja hebat, iaitu Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Daripada Lawi, daripada Yahuza. Daripada Lawi turun nabi-nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Daripada Yahuza turun nabi sekaligus raja, iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang mempunyai kerajaan yang besar. Dua dia anak Nabi Yaqub, daripada keturunan lain tak ada. Tetapi Talut ni tidaklah terbit dari kedua rumpun tadi. Bukan dari rumpun yang menurunkan nabi dan bukan pula dari rumpun yang menurunkan raja. Bahkan terbit dari rumpun Benyamin bin Yaqub. Benyamin ni adalah apa tu? Yang adik kepada Nabi Yusuf. Dia seoranglah yang baik dengan Nabi Yusuf. Masa Nabi Yusuf nak dibuang ke padang pasir kan, Benyamin ni lah yang pertahankan. Yang lain tu 10 orang tu semua nak bunuh Nabi Yaqub kan. Benyamin ni lah yang baik lah dengan Nabi Yusuf. Yang lain-lain tak ada. Kan? Tiba-tiba lahir daripada keturunan Benyamin ni Nabi raja Talut ni daripada keturunan Benyamin. Selalu Lawi dengan Yahuza je. Kalau raja daripada keturunan Yahuza lah, tiba-tiba daripada keturunan Benyamin ni pula lahir. Jadi mereka tak nak. Macam mana pula dari raja dia ni? Dia bukan orang kaya pun. Orang dulu nak kaya, nak jadi raja mesti kaya. Kan? Bani Israel ni. Sebab sebelum tu mereka tengok raja-raja datang daripada keturunan Yahuza. Nabi-nabi daripada keturunan Lawi. Tiba-tiba lahir pula daripada keturunan Benyamin. Dia banyak songel lah Yahudi ni.
Semua sebelum tu. Nabi-nabi semua daripada keturunan Yahudi. Tiba-tiba Nabi Ismail orang Arab pula, langsung tak terima dia ikut perangai dia. Dia nak suruh Allah Ta'ala ikut perangai dia pula, orang Israel ni. Bogik. Sampai hari ni bogik tak habis-habis. Kan? Nabi Bani Israel ni. Ataupun kita panggil Yahudi hari ni lah. Kan? Jadi dia tak nak. Sebab apa? Sebab dia orang miskin. Ada tak kat sini? Tak tahu ada tak kat sini. Sebab Talut ni tuan-tuan, kojo apa? Kojo bagi minum keldai dengan tukang samak kulit haiwannya. Dalam tafsir Qurtubi ada, dalam tafsir ni wallahu alam saya pun tak ada tengok. Jadi dia tak setuju. Manakala Nabi Allah Syamil mendengar tentang bangkangan kaumnya yang menolak Talut untuk menjadi raja mereka, ia menerangkan bahawasanya Allah memilih Talut menjadi raja mereka bukanlah sia-sia, bukanlah kerajaan yang didasarkan atas keturunan atau kekayaan khazanah harta benda sebagai yang mereka dakwakan, tetapi kerajaan yang didasarkan atas iradah kehendak Allah dengan perantaraan kurnia yang dilimpahkannya, iaitu luas pengetahuan dan kekuatan tubuh. Samuel mentorang. Ni Allah Ta'ala yang pilih ni. Talut ni. Kau terima tak terima, Allah Ta'ala nak dia jadi raja. Memang tak berdasarkan rota dia, tapi berdasarkan dia ni banyak ilmu dan dia ni kuat tubuh dia. Macam mana kuat kita habis cerita ni tuan, kita berhentilah. Ayat ni kita sambung besok 248 kemudian. Nak cerita Talut ni, nama gelaran dalam bahasa Ibrani Hebrew. Hebrew ya, bukan hai bro. Macam nak bunyi kan. Kan tukar. Oi hai bro, patutlah garang, patutlah anda Talut ni. Dah gelarannya hai bro, jangan macam tu. Hebrew nama dia. Kerana susuk tubuhnya yang besar dan tinggi. Jadi Talut ni dia orang yang besar, tinggi, dan dia orang yang paling tinggi pada zaman tu. Di sini tak? Dalam tafsir Qurtubi saya baca ada. Ni. Dia ialah antara orang yang paling tinggi pada zamannya menurut ukuran kepala dan bahunya. Dia orang paling tinggi paling besar. Nama Talut sebenarnya ialah Sawal bin Qais dari rumpun Benjamin anak Nabi Allah Yaqub. Keturunan Nabi juga. Tapi tak jadi Nabi dia ni. Talut ni. Pekerjaannya menyamak, di sini ada. Menyamak kulit, dan setengah riwayat mengatakan ia sebagai tukang air yang memberi minum keldai-keldai. Maknanya tukang beri minum keldai jadi raja, mana orang nak terima? Kan? Sama macam hari ni tiba-tiba YB lantik. YB tu apa? Dulu pernah pegang temburung ke bas stand orang bawah, tiba-tiba dia jadi YB. Susah orang nak terima kan. Yang ini tukang samak kulit, kemudian pula minum keldai, tiba-tiba jadi raja. Cerita macam mana dia jadi raja tuan? Jadi cerita satu hari, ini saya dah baca cerita ni. Suatu hari keldai ayah hilang. Benyamin ni keldai ni hilang. Dia pun cari keldai tu. Dia cari keldai tu, jalan sampailah depan rumah Nabi Samuel ni, Talut ni. Kemudian bila sampai rumah Nabi Samuel, dia pun tanya kat Nabi Samuel ni, dia tak nampak keldai ayah. Jadi Samuel ni setiap kali masuk orang rumah dia akan tengok satu tanduk. Dia ni dibekalkan sejak turun-temurun. Satu tungkat Samuel ni, satu lagi tanduk, dalam tanduk tu ada minyak. Kalau minyak tu mendidih, itu tanda, itulah dia raja yang akan memimpin Bani Israel ketika itu. Jadi Allah takdirkan macam itu. Dia dibekalkan dengan tongkat satu lagi tanduk yang berisi minyak. Kalau orang tu yang akan jadi raja, minyak tu akan mendidih sendiri. Dia bila orang masuk rumah dia tengok mendidih tak. Kalau mendidih dia akan tengok tongkat tu, dia ukur orang tu. Semua tak tinggi tongkat dengan orang tu. Itu dah dia raja. Jadi Talut ni berjalan sampai rumah Samuel ni. Dia masuk dalam rumah tu. Tiba-tiba minyak tu mendidih. Mengerogak minyak tu. Kan? Maka Samuel pun faham, ni mungkin orang ni. Kan? Dia pun ambil tongkat. Kan? Dia ukur osah sama. Inilah dia orang ni, raja ni. Samuel tengok minyak dah mendidih, tongkat pun sama. Inilah orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi
Dibawa minyak tu, disapu dekat kepala Talut. Diukur sama tinggi dengan Talut. Kemudian yakinlah dia bahawa Talut inilah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pembawa di hadapan pembesar-pembesar kaumnya. Dan dilantiklah Talut menjadi raja atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ramai kaum yang tak setuju. Tapi dia ni besar, Talut ni. Besar, tinggi, kan? Dia jadi raja. Kerana apa? Dia cerdik, kemudian dia ada kekuatan. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas kurnianya lagi mengetahui. Kita berhenti kat situ tuan-tuan. Apa ni akan datang kita akan tengok. Walaupun raja ni besar, Talut, tapi bila bertembung dengan tentera Jalut, Talut pilih orang kecil lah. Nak lawan Jalut. Raja Jalut dengan kuda dengan kepala siap dengan topeng bosi dia akan kita lapis ayat ni kan. Naik kuda, cabar mencabar. Ketika itu ketika Raja Jalut cabar tentera Talut ni, Talut tak pergi lawan, dia pilih siapa nak pergi menentang Jalut. Dan di antara yang menentang tu nama dia Daud. Sebelum tu Nabi Daud tak jadi nabi lagi. Daud alaihi salam. Nabi Daud keluar. Orang tu bawa pedang, bawa apa, naik kuda, dia jalan kaki. Tapi ketika itu Nabi Daud dia hanya berbekalkan batu yang diikat 3 macam tali orang dulu-dulu kan, yang main baling tu. Tapi dia dah berlatih lama dah. Masa dia kecil, Nabi Daud ni dia kecil. Dia kecil. Oleh kerana dia kecil kuih, ayah hantar ke desa jaga kambing, jaga gembala kambing, suruh dia kerja-kerja borek, kerja kambing semua-semua ni. Jadi badan itu walaupun dia kecil tapi sihat, kuat. Masa dia di kampung tu, singa dibunuh, serigala dibunuh, habis semua binatang yang kacau kambing nak askau. Cuma senjata apa? Batu 3 tu. Yang orang dulu main baling-baling tu kan, baling kepala tu. Bukan lato-lato yang budak ni main ya. Kadang-kadang Nabi Daud pakai lato-lato, tak ada lato-lato dah. Batu 3 dulu ada senjata apa nama yang dia baling berbusing tu kan. Itu kemahiran Nabi Daud kalau kita tengok dalam tafsir. Nanti akan ada lepas ni cerita kan macam mana Nabi Daud akhirnya mengalahkan Jalut dengan sekali balingan. Pecah besi kepala Raja Jalut ni, pecah tu, kono pecah kepala Batu tu pusing, kono dia makan 30 orang lepas tu. Punya kuih Daud ni. Suk. Melambat lagi tentera Jalut mati lepas tu. Itu antara kehebatan Nabi Daud. Lepas tu dalam Quran ceritakan bagaimana Allah Ta'ala beri dia kelebihan, dia buat baju besi, macam dia uli tepung urjanai kan. Baju besi dia uli pakai tangan dia. Wa alanna lahul hadid, dan kami lembutkan besi bagi Daud. Kau dia buat parang kan, dia contoh-contoh tarik-tarik je kan. Dia tarik-tarik. Siapa kalau dapat ada hari ni orang boleh buat parang macam tu, dia paling kaya je tokai parang kan. Poi tempat-tempat tek jual. Itu Nabi Daud seorang yang buat dalam dunia ni. Orang lain kau nak bakar dulu, kau nak titik-titik dulu, dah gugur 2-3 lay bulu ketiak baru siap parang. Dia tak. Titik. Jadi kita akan sambung cerita tu tuan-tuan. Panjang cerita ni kan sampai 251, ada 3 ayat lagi, insya-Allah akan datang kita sempurnakan cerita ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada soalan ni kan sebab cerita kan, apa nak soal jangan tanya saya lah. Talut ni ustaz macam mana besar? Tak payah tanya cerita ni lah, tu dua. Ya, jom cerita tuan. Pasal sedekah, ya. Apa tu? Tak, yang ini ayat manzal ladzi ni, ayat ni umum. Ayat ni manzal ladzi yuqridullaha qardan hasana ni. Ayat ni umum. Ayat ni sebenarnya galakkan kepada orang beriman supaya boleh menafkahkan hartanya secara umum. Mana ayat ni galakkan. Maknanya macam ni Allah Taala suruh. Siapa boleh sedekahlah banyak-banyak. Maksud ayat ni. Tapi dalam kita nak bersedekah, nak menginfakkan harta, dia ada kaedah, dia ada tata cara. Antaranya tu yang disebut
di dalam Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an kan, wa bil walidaini ihsana. Apa ayat tu? Juzuk 5 tu. Sebutkanlah sebelum tu, lepas tu bila kita nak sedekah ni, first kali memang saudara mara kita dulu. Zawil qurba wal yatama wal masakin. Zawil qurba ni orang paling dokek kita. Yang paling dokek sekali duit kita ni bila kita nak infak gunuan, yang paling afdal sekali mak kita. Mak atau ayah kita. Jangan pula mikir, tu mak dengan abah, tak orang lain tu. Tak, mak ayah dulu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kaya, ni petua. Nak kaya, berhabis untuk mak ayah kita. Kaya kita. Apa-apa nak buat, sangkut angki mak, sangkut angki ayah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak pergi mana, duit tak ada pula, ya Allah. Kalau aku dapat, aku bawa mak aku sekali ni, insya-Allah. Bawa mak sekali ni, insya-Allah. Jadi mak ayah dulu. Lepas tu barulah zawil kurba. Saudara mara kita yang duduk-duduk. Dia beradik apa lagi. Zawil kurba ni duduk lah. Dia beradik, pak saudara, mak saudara, anak buah. Lepas tu jauh si sepupu. Saudara mara kita dulu. Jangan fikir, itu sepupu malih nak betul. Sepupu dia pemalih. Baik dengan tolong orang lain. Yang itu tak betul. Yang itu salah. Saudara mara kita dulu. Lepas tu barulah orang luar. Bukanlah mana bagi saudara mara dulu tak, orang luar tak payahlah. Saudara mara yang tak cukup dah. Kalau kita ada lebihan, kita bagi dekat orang luar. Tapi keutamaan, kalau ada di kalangan yang memerlukan saudara mara kita, berilah saudara mara kita dulu. Kok saudara mara kita semua dah clear, tak ada masalah. Kita nak merentas keluar, itu digalakkan dalam Zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kan banyak ayat tu kan. Jadi orang-orang yang macam itulah. Pepahal tu mesti zawil qurba lu, saudara mara kita. Lepas tu orang luar. Anak yatim, orang miskin, orang fakir, ni golongan-golongan asnaf tu kan, yang Islam suruh bagi bayar zakat untuk bantu golongan ni, kita bantu. Jadi pepahala mesti dia beradik lah. Mak saudara, mak dengan ayah. Dah settle mak ayah ni, kita keluar lah. Itu maksud ayat ni. Wallahu a'lam tuan. Ada soalan lain tuan? Ini berapa bulan 3 bulan 3 dah. So kejap tu nak raya dah ni. Cap ya. Okey tuan-tuan, kalau tak ada kita berhenti kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.